Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Seri. Okey, hari ini Cikgu akan sambung penerangan berkaitan dengan perancangan strategik. Untuk kali ini kita akan lihat perancangan strategik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan analisis SWOT. Okey, sebelum itu anak-anak pelajar tolong like, share, komen dan subscribe channel Cikgu supaya Cikgu bersemangat untuk menghasilkan video-video untuk dikongsikan bersama anak-anak pelajar sekalian. Okey, untuk mengetahui apakah yang akan Cikgu terangkan berkaitan dengan analisis SWOT, kita jumpa sebentar lagi. Okey, anak-anak pelajar, kita akan membincangkan ataupun Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu elemen dalam perancangan strategik yang mana terdapat dalam subtopik yang pertama untuk bab ketiga inilah. Okey, jadi apa yang akan Cikgu bincangkan sebelum itu kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita untuk kali ini. Okey, diharap di akhir sesi nanti para pelajar dapat membincangkan pendekatan strategik pendekatan strategik pemasaran iaitu bukan analisis portfolio perniagaan tetapi adalah berkaitan dengan analisis SWOT. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT. Para pelajar tersilap. Okey. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ini adalah analisis persekitaran keseluruhan yang mana melibatkan organisasi dalam aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Okey, mana analisis SWOT ini digunakan untuk memastikan strategi mampu untuk merealisasikan objektif, misi dan visi organisasi. Jadi apa yang Cikgu boleh simpulkan untuk analisis SWOT ini adalah satu analisis yang digunakan oleh organisasi untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman secara keseluruhannya dari dalam dan luar organisasi. Yang mana analisis ini akan digunakan untuk merangka ataupun membentuk strategi yang bersesuaian berdasarkan analisis yang telah dibuat. Okey. Dalam analisis SWOT ini kita ada empat elemen. Okey, kalau kamu lihat di sini ada 4 elemen. Kekuatan, strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities dan ancaman, threats. Yang mana kekuatan adalah unsur yang positif, kelemahan adalah unsur yang negatif. Okey, begitu juga dengan peluang. Kekuatan peluang adalah positif dan ancaman adalah negatif. Dan kalau kamu lihat di sini, kekuatan dan kelemahan ini dia merujuk kepada faktor dalaman. Maknanya faktor yang terdapat dalam organisasi. Okey, manakala peluang dan ancaman ini pula merujuk kepada faktor luaran. Okey, faktor yang terdapat di luar organisasi yang akan mempengaruhi organisasi. Okey, kalau kamu lihat di sini, kekuatan dia merujuk kepada unsur ataupun elemen-elemen faktor-faktor positif. Faktor-faktor positif yang akan menggalakkan ataupun menyumbang kepada perkembangan organisasi. Manakala kelemahan pula adalah faktor-faktor negatif yang akan menghalang perkembangan organisasi. Yang mana kedua-dua ini, kekuatan dan kelemahan, kita boleh lihat dari segi faktor dalaman lah. Contohnya, kalau kekuatan, contohnya untuk faktor dalaman kita lihat dalam organisasi kita sendirilah. Contohnya apa? Kita ada pekerja yang mahir, kita ada kekuatan sumber modal, kita ada kekuatan teknologi. Contohnya menggunakan teknologi yang canggih, yang terkini. Itu kekuatan dari segi faktor dalaman.
Manakala kelemahan dari segi faktor dalaman pula kita lihat juga dalam organisasi itu. Apa yang menjadikan kelemahan kepada organisasi tersebut. Okay, contohnya kita kekurangan pekerja. Okay, itu kelemahan dalaman. Okay, contohnya pengurusan yang tidak efisien pun itu adalah kelemahan dalaman organisasi. Yang mana kelemahan ini dia akan menghalang organisasi untuk mencapai objektif ataupun untuk organisasi berkembang. Boleh faham ya? Okay, kemudian kita lihat pula peluang. Peluang adalah ya faktor-faktor yang terdapat di luar organisasi. Maknanya dia merujuk kepada persekitaran di luar organisasi yang boleh dijadikan sebagai peluang ya, yang merupakan faktor positif yang boleh membawa kepada perkembangan organisasi itu sendiri. Okay, contohnya faktor luaran ataupun faktor persekitaran, contohnya seperti dasar kerajaan, ya dasar kerajaan ataupun apa lagi yang ada di peluang, pemberian subsidi oleh kerajaan pun adalah peluang kepada organisasi perniagaan untuk berkembang. Okay, selain itu, contohnya peluang-peluang perniagaan yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Keadaan ekonomi yang stabil, keadaan politik yang stabil, ya, itu semua adalah faktor luaran yang terdapat di luar organisasi yang menjadi faktor positif untuk menggalakkan perkembangan organisasi. Manakala ancaman pula, ancaman juga kita akan lihat kepada faktor persekitaran luar yang menghalang perkembangan aktiviti organisasi lah ataupun menghalang kemajuan organisasi itu sendiri. Okay, contoh ancaman. Contoh ancaman kita boleh ambil kalau faktor persekitaran keadaan ekonomi yang meleset. Keadaan ekonomi meleset ya menjadi ancaman kepada organisasi perniagaan. Okay, selain itu apa? Peraturan ataupun undang-undang yang ketat yang dikenakan oleh kerajaan juga merupakan ancaman. Ya, lagi perubahan struktur pemerintahan yang melibatkan politik pun adalah ancaman kepada organisasi. Okey, jadi ini berkaitan dengan analisis SWOT secara umumnya. Okey, kalau kamu lihat di sini, ini cikgu terangkan lagi lah ya. Kekuatan merujuk kepada faktor dalaman organisasi yang membantu mencapai objektif organisasi. Macam yang contoh cikgu beri tadi lah ya. Kita ada pekerja yang mahir ya, kita ada modal yang mencukupi, kita ada kekuatan jentera. Itu semua adalah faktor dalaman ataupun kekuatan. Okay. Kemudian kelemahan pula adalah faktor dalaman organisasi yang menghalang pencapaian objektif organisasi. Contohnya tadi adalah pengurusan yang kurang efisien. Okay. Kemudian kekurangan tenaga pekerja mahir pun adalah kelemahan. Ya, ataupun penggunaan teknologi yang usang. Itu juga adalah kelemahan yang menyebabkan ya objektif organisasi itu tidak tercapai ataupun terhalang. Okey, peluang pula adalah faktor luaran organisasi yang membantu dalam pencapaian objektif organisasi yang mana kita merujuk kepada persekitaran yang terdapat di luar organisasi. Contohnya keadaan ekonomi, keadaan politik, dan dasar kerajaan. Semua itu adalah peluang. Dan ancaman pula adalah faktor luaran organisasi yang menghalang pencapaian objektif organisasi. Okay, contohnya yang sebaliknya lah. Okay, contoh peraturan ataupun sistem undang-undang yang ketat. Okay, perubahan struktur politik kerajaan. Ya, kenaikan harga barang. Itu adalah ancaman yang akan menghalang pencapaian objektif organisasi. Jadi, apa yang dapat cikgu simpulkan untuk analisis SWOT ini ialah nak pelajar kena tahu ya, analisis SWOT ini adalah dia ada 4 elemen yang terdapat dalam analisis SWOT. Ya, satu adalah kekuatan, yang kedua adalah kelemahan, okey, yang ketiga adalah peluang dan yang keempat adalah ancaman. Okey, kekuatan dan kelemahan adalah faktor dalaman
ya, yang akan kalau kekuatan yang akan faktor dalaman yang akan memberi kesan positif kepada pencapaian objektif organisasi, manakala kelemahan pula adalah faktor dalaman yang akan menghalang pencapaian objektif organisasi. Okey, manakala peluang pula adalah faktor luaran yang akan mendorong kepada pencapaian objektif organisasi, dan ancaman pula adalah faktor luaran yang akan menghalang kepada pencapaian objektif organisasi. Jadi, apa yang dapat Cik disimpulkan untuk analisis SWOT, pastikan anak-anak pelajar tahu apa itu analisis SWOT, tahu berkaitan 4 elemen dalam analisis SWOT dan boleh memberikan contoh yang bersesuaian untuk setiap elemen yang terdapat dalam analisis SWOT. Okey, jadi setakat itu saja perkongsian cikgu berkaitan dengan analisis SWOT. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar dan membantu anak-anak pelajar untuk mengulang kaji berkaitan dengan tajuk analisis SWOT. Sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.